Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan kepada Revolusi Cina pada tahun 1911. Revolusi Cina pada tahun 1911 merupakan saat paling malang bagi dinasti Manchu. Revolusi ini terjadi hasil daripada inspirasi satu revolusi dari Guangdong yang bernama Sun Yat-sen. Sun Yat-sen mahu menjadikan negara Cina sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan republik berdasarkan model-model Eropah. Sun Yat-sen merupakan salah seorang tokoh yang terpenting dalam gerakan nasionalisme di China. Sun Yat-sen memperoleh pemikiran dan idea revolusinya daripada Honolulu dan juga Hong Kong. Beliau juga telah membina satu kongsi gelap yang dipanggil Tong Meng Hui atau dalam bahasa Inggerisnya bernama Revolutionary Alliance. Program ini bersifat terbuka di mana usahanya yang pertama dalam menggulingkan pemerintahan Manchu, yang kedua pemulihan kemerdekaan China, yang ketiga pemenubuhan satu bentuk kerajaan republik, dan yang keempat adalah untuk membangunkan sebuah ekonomi yang moden di China. Antara tahun 1906 dan juga 1911, para pengikutnya gagal dalam banyak pemberontakan bersenjata terhadap Qing. Beberapa peristiwa sedih telah berlaku semasa pemerintahan Manchu selama kira-kira 2,5 abad, sehingga terpaksa menyerahkan tahta kerajaan kepada golongan revolusioner yang berkesudahan dengan wujudnya sistem republik di China sehingga ke hari ini. Hai, baiklah sekarang saya akan terangkan tentang faktor-faktor berlakunya Revolusi China 1911. Antara faktor yang pertama adalah kelemahan Manchu. Baiklah, semasa dinasti Manchu, banyak kelemahan yang terdapat dalam pemerintahannya. Hal ini boleh dikaitkan dengan peristiwa kerajaan Manchu yang kalah semasa Perang Candu Pertama dan Perang Candu Kedua. Rakyat Cina berpendapat bahawa kerajaan Manchu sudah tidak dapat untuk melindungi mereka lagi. Kelemahan pentadbiran juga boleh dilihat dari segi urusan kewangan dan pegawai-pegawai yang menjalankan tugas. Salah satu punca kewangan adalah dari cukai pertanian. Pegawai-pegawai wilayah diarahkan untuk menjalankan tugas dan hasilnya diserahkan kepada kerajaan pusat Peking. Masalah menjadi lagi rumit apabila pegawai yang bertugas tidak melaporkan cukai dan mengamalkan penyelewengan. Mereka juga mengenakan cukai sebanyak 3 hingga 5 kali ganda dari harga yang sebenar ke atas rakyat, terutamanya petani. Pegawai-pegawai kerajaan juga turut mengamalkan kegiatan rasuah kerana pendapatan mereka tidak mencukupi dan penyalahgunaan wang turut berlaku. Sebagai buktinya, pada tahun 1809, sebuah mahkamah daerah telah melenyapkan kira-kira 30,000 tael wang dari hasil kutipan derma dan bantuan dari kerajaan Peking untuk mangsa kebuluran. Baiklah, seterusnya saya akan berkongsi tentang salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya Revolusi 1911, iaitu pengaruh gerakan pembaharuan. Sebenarnya, sejak dulu lagi terdapat reformis-reformis dari negara China yang cuba untuk melakukan gerakan pembaharuan. Sebagai contoh, Wang Tao dan juga Hokai. Akan tetapi, reformis-reformis ini tidak menemui kejayaan dalam melakukan gerakan pembaharuan tersebut. Walau bagaimanapun, disebabkan gerakan-gerakan terdahululah, muncul satu semangat dan juga ideologi kepada reformis yang baru untuk turut melakukan gerakan pembaharuan. Sebagai contoh, Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen merupakan salah seorang daripada tokoh yang terlibat dengan Revolusi 1911. Sebenarnya, pada 1989, Dr. Sun Yat-sen telah cuba untuk melakukan gerakan pembaharuan, tetapi gerakan itu tidak menemui kejayaan. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh gerakan pembaharuan pada tahun 1989 yang telah dilakukan oleh Dr. Sun Yat-sen, Dr. Sun Yat-sen telah mendapat pengaruh daripada rakyat. Rakyat tersebut memberi sokongan penuh kepada Dr. Sun Yat-sen kerana mereka tidak berpuas hati dengan pemerintahan pada waktu itu yang zalim. Pemerintah pada waktu itu juga dianggap tidak layak lagi untuk memerintah sebuah negara. Oleh sebab itulah, rakyat ini memberikan sokongan yang penuh kepada Dr. Sun Yat-sen untuk melakukan sebuah gerakan pembaharuan. Dr. Sun Yat-sen melakukan gerakan pembaharuan ini dengan matlamat untuk membawa negara China kepada satu pembaharuan yang lebih moden dan dalam masa yang sama untuk mengubah cara pentadbiran negara China.
Dr. Xu Yat-sen membawa ideologi bahawa negara China perlu mencapai kemodenan seperti mana negara-negara lain yang sedang membangun pada waktu itu. Sebenarnya, terdapat seorang lagi tokoh yang cuba juga untuk melakukan revolusi pemodenan, iaitu Kang Youwei. Dr. Sun Yat-sen dan Kang Youwei mempunyai perbezaan daripada ideologi pentadbiran, yang mana Dr. Sun Yat-sen ingin merubah pentadbiran negara China kepada pentadbiran berbentuk republik ataupun demokrasi. Manakala Kang Youwei pula ingin membawa kepada pentadbiran berbentuk monarki perlembagaan. Walau bagaimanapun, kedua-dua tokoh ini membawa ideologi yang sama, iaitu untuk membawa negara China ke arah kemodenan. Disebabkan oleh pengaruh gerakan perubahan inilah berlakunya satu revolusi yang besar di China, iaitu Revolusi 1911. Saya akan masuk kepada subtopik seterusnya, iaitu peranan golongan pelajar bagi kebangkitan semangat Revolution 1909 di China. Apa yang golongan pelajar ini buat? Yang pertama iaitu membangkitkan semangat kebangsaan di dalam masyarakat China. Bukan saja membangkitkan semangat dalam kalangan golongan pelajar, tapi juga membangkitkan semangat kebangsaan di dalam semua lapisan masyarakat di China. Yang kedua, demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar mengakibatkan demonstrasi di seluruh, iaitu permogokan di seluruh China. Kesannya yang buat pertama kali pekerja-pekerja di China telah mengadakan demonstrasi secara besar-besaran di Peking, Tianjin, Shanghai, Hangzhou dan bandar-bandar yang lain. Yang kedua, kita maksud itu menyemarakkan sentimen anti-Jepun. Golongan pelajar di China menganggap tentang 21 perkara, iaitu pada 1 Januari 1915 dan perjanjian China-Jepun pada Mei 1915 merupakan satu penghinaan terhadap negara China. Iaitu yang kedua, iaitu tindakan Yuan Shikai yang mengalah dianggap menyeleweng dan menimbulkan kegelisahan golongan pelajar serta pensyarah di pusat-pusat pengajian tinggi. Sebab itulah bangkitnya semangat golongan pelajarnya. Yang ketiga, iaitu mereka mendesak China menolak sama sekali tuntutan 21 perkara Jepun serta menghukum 3 orang ahli politik China yang pro-Jepun dan bertanggungjawab menerima tuntutan tersebut bagi pihak China. Golongan pelajar ini juga telah mengadakan kempen memulaui barangan Jepun di China. Gerakan ini mendapat liputan luas daripada akhbar dan sokongan daripada beberapa pihak, termasuk Dr. Sun Yat-sen dan Kerajaan Fu di Peking. Permulaan ini menjelaskan konsekuensi daripada pemulawan barangan oleh masyarakat China ini telah menjejaskan perdagangan Jepun dan China. Apa yang seterusnya, iaitu import barangan Jepun telah merudum dan semakin ekonomi import ni semakin lama semakin merosot, dan lama kelamaan import barangan dari Jepun masuk ke dalam China ini amat sedikit. Gerakan ini telah menyebabkan sentimen anti-Jepun telah meningkat dalam kalangan rakyat China. Yang apabila perkara ini telah dilakukan, secara tak langsung masyarakat amat membenci dengan masyarakat China. Seterusnya, antara sebab berlakunya Revolusi 1911 ialah berpunca dari segi kewangan, iaitu ekonomi. Menjelang pertengahan abad ke-19, keadaan ekonomi negara China telah mengalami kemerosotan. Selain bencana alam yang telah menjejaskan hasil pertanian, ini juga berpunca dari kesan-kesan peperangan. Di samping telah mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk membiayai peperangan, China juga terpaksa membayar ganti rugi sebagai hukuman kerana telah kalah dalam peperangan. Negara China terpaksa membayar sebanyak 200 juta tal kepada Jepun ekoran perang China-Jepun dan 30 juta tal sebagai tambahan kepada Jepun selepas Jepun menarik diri dari semenanjung Liaotung. Kerajaan China juga terpaksa menyelesaikan hutang piutang kepada Barat. Tindakan negara China meminjam wang dari luar negeri juga telah menimbulkan kesan-kesan yang negatif, menyebabkan rakyat terpaksa menanggung beban cukai yang tinggi.
Pihak kuasa asing berminat untuk menghulurkan bantuan, akan tetapi kerajaan Manchu agak keberatan untuk mendapatkan pinjaman kerana sedar bahawa ia akan terikat untuk memberi hak kepada kuasa-kuasa ini. Sebaliknya, kerajaan Manchu mengenakan cukai yang tinggi bagi menampung bebanan kewangan yang dialaminya. Kenaikan cukai ini terpaksa ditanggung dengan beratnya oleh golongan petani dan telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan mereka, dan mereka telah menganggap bahawa tindakan kerajaan ini telah menjadi alasan untuk mereka bertindak. Selain itu, sebab berlakunya revolusi 1911 ialah pertambahan penduduk. Masalah terbesar yang dihadapi oleh pemerintah kerajaan Manchu ialah pertambahan penduduk yang begitu pesat. China juga seperti India yang menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh bilangan penduduk yang meningkat dengan begitu pesat disebabkan rakyat China percaya bahawa mempunyai bilangan anak yang ramai adalah baik dan sangat beruntung. Akan tetapi, kawasan untuk mengeluarkan makanan tidak mampu menampung bilangan penduduk yang semakin bertambah. Perpindahan orang-orang Cina digalakkan dari wilayah-wilayah yang ramai penduduk ke wilayah-wilayah yang kurang penduduk bertujuan untuk mengurangkan tekanan-tekanan hidup. Walaupun begitu, cara ini didapati tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegagalan ini berpunca dari kesukaran dan kekurangan alat perhubungan dalam negeri. Pada tahun 1885, penduduk Cina terdiri daripada 377 juta orang dan meningkat kepada 430 juta orang pada tahun 1911. Disebabkan hasil pertanian berkurangan akibat bencana alam seperti kemarau dan banjir, hal ini telah menyebabkan kesengsaraan hidup kepada orang-orang Cina. Kebuluran sering terjadi seperti pada tahun 1910 sehingga 1911. Berjuta-juta penduduk di negara China telah kehilangan rumah dan hasil tanaman di dua wilayah itu, di Anhui dan Jiangsu, dan sekaligus telah menyebabkan wabak penyakit dan kebuluran. Hakikatnya, revolusi 1911 ini merupakan penentangan yang terjadi akibat daripada rasa ketidakpuasan hati rakyat terhadap sistem pemerintahan beraja yang dianggap mengongkong pembaharuan dan pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, politik dan juga sosial. Revolusi ini telah berjaya menumpaskan atau menamatkan sistem pemerintahan beraja sekaligus menamatkan pemerintahan dinasti Manchu yang telah memerintah selama 267 tahun, iaitu daripada tahun 1644 sehingga 1911.